Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apa khabar warga Kasar yang saya kasih sekalian? Semoga kita terus ceria dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing, sama ada kita bekerja daripada rumah atau kita sampai waktu giliran kita bertugas di pejabat. Apapun yang kita harapkan tugas kita dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bila kita bicarakan soal pemeliharaan alam sekitar yang menjadi tanggungjawab yang diamanahkan kepada kementerian kita, maka tentulah kita mesti menjadikan diri kita, keluarga kita sebagai model, sebagai contoh yang terbaik dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar seluruhnya. Cabaran besar kita di peringkat pemeliharaan alam sekitar ini ialah bukan saja komitmen kita kepada badan antarabangsa dalam pelaporan BUR yang terpaksa yang kita laksanakan, tetapi yang penting ialah kita laksanakan tanggungjawab itu atas kesedaran kita bahawa kita mesti bertanggungjawab untuk memelihara seluruh alam sekitar yang kita hidup ini. Cabaran besar kita ialah masalah pencemaran plastik sekali guna. Pencemaran ini yang menyebabkan implikasi yang cukup besar. Lautan kita dalam kajian dibuat, lautan Malaysia antara 8 lautan yang tercemar dengan plastik. Dan kita akui bahawa kalau kita pergi berjalan di kawasan-kawasan pantai, sama di pulau-pulau ataupun di mana-mana saja, masalah utama kita ialah pencemaran plastik. Dan plastik ini juga menyebabkan menjadi ancaman sebab sebagaimana yang kita tahu bahawa bila plastik yang terdampar di pantai, yang terkena dengan air masin, yang menyebabkan binatang-binatang, kambing, biri-biri, bahkan lembu kadang-kadang yang meragut di tepi pantai, dia akan makan plastik tersebut. Dan ini merupakan masalah besar sehingga sebahagian sama ada penyu kita, kambing, biri-biri, bahkan lembu pun kadang-kadang mengandungi kandungan plastik dalam tubuh dia, dalam perut dia, dan dia tidak akan bereput, menyebabkan kita tengok sebahagian binatang tu jadi kuruh kering. Kenapa? Kerana plastik tadi tidak hadam. Jadi isunya bagaimana untuk kita sama-sama mengatasi. Dia bermula daripada rumah kita. Kita kena pastikan bahawa di segi peraturan kita cuba kuat-kuasakan supaya mengurangkan penggunaan plastik sekali guna ini. Tetapi yang penting ialah bagaimana kita menguruskan plastik tersebut. Jadi kalau kita lihat lebih kurang ataupun tidak banyak kita gunakan plastik itu lebih baik. Mungkin di antara kaedah yang baik ialah kita sentiasa membawa plastik besar dalam kereta kita supaya bila kita pergi ke pasaraya, kita beli barang dan kita tidak membeli plastik, tidak bayar harga plastik, bahkan kita berbekas kita sendiri untuk kita letakkan barang-barang yang kita beli. Ini salah satu. Dan kita juga mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dalam seluruh sistem kehidupan kita seharian. Kita akui bahawa kalau kesedaran dapat kita tingkatkan, kita penuh yakin dan percaya masyarakat kita akan lebih berhati-hati. Sebab dia bukan saja dia merosakkan alam sekitar, plastik juga menjadi halangan utama kepada sistem perparitan kita, di mana banyak parit-parit kita, sungai-sungai, anak-anak sungai kita yang dipenuhi dengan plastik ini, dia menghalang laluan air. Dan bila berlaku banjir ataupun hujan yang lebat, berlakunya banjir kilat, bila kita cek di antara punca ialah kerana plastik yang terdampar di longkang-longkang perparitan kita yang menyebabkan laluan air tidak dapat turun dengan lancar, dan ini dia mengganggu. Jadi oleh kerana itu kita berharapkan semua kita bertanggungjawab untuk membina suatu suasana baru dalam industri, dalam kehidupan kita seharian, mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang akhir, yang kedua, saya ingin juga ambil kesempatan pada hari yang mulia ini kepada kaki tangan kita semua, oleh kerana COVID-19 ni masih lagi menjadi ancaman, dan kita semua harapkan kita di peringkat kementerian kita berusaha untuk memastikan semua kaki tangan kita dapat vaksinasi lebih awal, dan kita berusaha di peringkat kementerian untuk mohon supaya kita diberi keutamaan. Sebahagian kita frontliner kita di syarikat-syarikat air di negeri-negeri, operator air negeri-negeri, Jabatan Alam Sekitar dengan penguatkuasa, demikian juga MET yang terpaksa bertugas 24 jam, dan sebahagian kita penguatkuasa kita
daripada agensi SPAN, agensi alam sekitar dan sebagainya yang terpaksa turun ke lapangan setiap waktu. Jadi kita bagi pihak kementerian, saya dan dengan timbalan dengan ketua usaha, kita berusaha supaya memastikan seluruh kakitan kita dapat vaksinasi awal, dan kami sedang berusaha ke arah itu insya-Allah. Kepada yang dah dapat suntikan, mudah-mudahan kita walaupun dapat suntikan, kita kena jaga juga SOP, dan insya-Allah kita harapkan dalam masa terdekat ni semua kaki tangan kita dapat vaksinasi yang dapat sempurnakan insya-Allah. Akhirnya saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua kita, dan mudah-mudahan pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kecil atau besar. Keikhlasan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melihat kita semua sebagai pandangan yang mulia, pandangan yang dihormati, pandangan rahmat ke-19 Allah Ta'ala kepada kita semua. Sekian untuk pagi yang mulia ini. Kita jumpa semula dalam sidang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.